Pelajar yang dikasih sekalian, apabila kita diseru untuk semaya, malah kita pakak-pakak pergi semaya lah. Jangan tunggu lengoh-lengoh lagi. Sebab azan ni sebenarnya dia peringatan kepada orang yang lalai. Lalai, duk sibuk tengok buku, duk sibuk buat kerja, duk sibuk buat, tiba-tiba dengar azan. Bermakna dia panggil kita. Kita duk lalai tu dia panggil kita. Kalau orang yang tidak lalai, dia terus pergi ke masjid. Bila azan lagi. Sebelum Tok Bila panggil tu, dia sampai dah masjid. Ini orang tidak lalai. Jadi sebab itulah ulama kata, azan-azan ni peringatan kepada orang-orang yang lalai. Lalai dia buat kerja, lalai duk saja, duk lepok dan sebagainya. Tiba-tiba Allah panggil untuk pergi semaya. Jadi kita sudah tentulah sebagai orang Islam, kena banyak-banyak terima kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah fardu semaya kepada kita. Yang mana seolah-olah Tuhan bagi peluang untuk kita jumpa dia, untuk kita mengingati dia, untuk kita mengabdikan diri kepada dia. Kalaulah raja panggil kita datang ke istana, jemput kita, pelawar kita untuk mengadap dia, kita rasa seronok, kita rasa suka dah. Julu-julu kali dijemput ke dalam istana, makan bersama raja, mengadap raja. Sudah tentulah kita buat persiapan yang penuh, penuh cukup, penuh kuat lah, penuh cukup, penuh sempurna, dengan baju barunya, belajarlah kosmoh dan sebagainya, dengan penuh tata tertib, diajar untuk menghadap raja dari istana tu. Itu baru manusia, raja tu manusia. Apatah lagi kita dituntut, dijemput oleh Allah untuk sembah dia. Lebih-lebih lagi lah kita kena beradab, kena belajar cara-cara yang penuh tata tertib nak sembah Allah itu, dengan pakaian yang comel, bersih, bukan pakai lebih kurang ya. Dan ada setengah orang tu semaya baju pun tak pakai. Ada pakai baju dengan penuh dengan gambar-gambar yang tak comel, gambar kasut dah, gambar hotel baju dia. Benda ni sebenarnya tak comel lah. Bukan saja adab tu pakai, kita kalau semaya Jumaat pula boleh kita tu mengganggu orang lain. Orang lain duk baca atas belakang kita, duk tengok gambar, menghilangkan khusyuk dia. Jadi kita tu menyebabkan mereka tidak khusyuk. Semaya dengan keadaan lala disebabkan oleh kita. Dosa pula kita. Sebab itulah apabila peluang Tuhan bagi untuk mengadap dia 5 kali sehari, kita buatlah dengan penuh comel, penuh beradab. Sebab tu sahabat-sahabat dulu kalau tengok, apabila masuk saja waktu azan, waktu semaya, mereka rasa gemetar, rasa takut, merah muka. Nak menghadap siapa ni? Nak menghadap Allah. Sebab mereka semua kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu siapa mereka nak sembah ni. Kita dah lebih kurang gitu. Sebab kita mungkin tak berapa kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita semaya dalam keadaan yang lebih kurang gitu. Sekadar untuk melepaskan batu di tangga, sekadar untuk melepaskan waktu, bukan waktu solat, kewajipan kepada diri kita, bukan buat dengan penuh khusyuk. Sebab itulah semaya kita tidak memberi kesan membentuk diri kita menjadi manusia yang bertakwa, membentuk diri kita menjadi manusia yang berakhlak kepada Allah, kepada manusia, dan menjadi hamba Allah yang menjaga hubungan dengan Allah, dan juga hamba Allah yang menjaga hubungan dengan manusia. Kita sebut hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita tengok kepada pergerakan semaya kita tu, dia terdiri pada 3 perbuatan besar, 3 perbuatan utama, iaitu berdiri betul. Yang kedua, kita rokok dengan betul, dengan sudut 90 darjah. Dan kita sujud. Ada 3 perbuatan utama: berdiri betul, rokok dan sujud. Dan kenapa sujud itu 2 kali? Ini sebenarnya memberi pengajaran kepada kita bahawa kalau kita tengok dari segi ilmu matematik, dari segi sudut, berdiri betul itu adalah 180 darjah. Manakala rokok pula adalah 90 darjah. Dan sujud 45 darjah. Dan 2 kali sujud, 45 kali 2, 90 darjah. Cuba capur tengok. 90 capur 45, capur 45, capur dengan 180.
bermakna jawab pada 360 darjah. 360 darjah ini mewakili bulatan bumi. Bulatan bumi. Jadi di sini menggambarkan kepada kita bahawa pergerakan semaya itu adalah satu bulatan bumi. Seolah Allah Subhanahu Wa Taala itu nak memberi mesej kepada kita bahawa bumi-bumi yang dia buat ni adalah diwarisi kepada orang-orang yang semaya. Orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang macam inilah yang boleh menjamin bahawa bumi yang Tuhan buat ni selamat. Dah diwarisi kepada orang yang semaya. Orang yang tak semaya, kalau serah bumi kepada dia, sudah tentulah bumi akan menjadi hancur dengan sebab mereka ni tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama berpendapat bahawa putaran hidup manusia di atas dunia itu mengalami 5 fasa. Yang pertama, fasa bayi. Yang kedua, masa kanak-kanak. Yang ketiga, masa remaja. Yang keempat, masa dewasa. Dan yang kelima, masa tua, waktu tua. Jadi seolah-olah waktu semaya itu mewakili masa-masa itu. Seperti subuh, dia kata, itu masa bayi. Masa kita bayi. Waktu subuh. Kemudian waktu zuhur, itu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak. Waktu asar, masa remaja. Dan waktu maghrib, masa dewasa. Dan waktu isyak itu masa kita mengalami waktu tua. Jadi seolah-olah sembahyang 5 waktu itu mengingatkan kita tentang kehidupan ini. Tentang kehidupan. Bangun pagi-pagi seolah kita baru lahir di atas muka bumi ini. Dan kita hidup zaman bayi. Masa yang panjang. Sebelum masuk waktu zuhur. Malam itu masa tua. Dan dah mengantuk dah. Semua dah mengantuk dah. Nak tidur dah. Jadi begitulah putaran hidup kita dan yang mengingatkan kita tentang masa itu sendiri. Dan setiap hari kita akan menghadapi, menempuh 5 masa ni yang wajib kita laksanakan dan wajib kita ingat. Lepas pada isya kita nak mati dah. Kita nak tidur dah. Esok nak lahir semula. Begitulah putaran kehidupan dunia ini yang semaya itu sendiri telah mengingatkan kita tentang kehidupan yang kita kena beringat dari masa ke semasa kita menghadapi waktu waktu tua dan akhirnya kita akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, Allah sebut di situ di antara ciri-ciri orang-orang yang berjaya. Ciri-ciri orang yang berjaya pertama sekali sudah tentulah beriman. Dan yang kedua, semaya. Yang kedua semaya yang dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semaya dengan khusyuk. Semaya dengan khusyuk ini ialah semaya bukan sahaja dibuat oleh panca indera, tunduk, bangun, sujud, tak. Tapi hati juga tunduk semaya. Bukan sahaja jasad kita berkiblat kepada Kaabah, tapi hati kita juga mesti berkiblat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita jangan bawa ke lain. Jangan pergi pasar malam, jangan pergi supermarket, jangan pergi di mana-mana. Hati kita mesti kita berusaha supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita semaya. Itu maknanya semaya yang khusyuk. Bukan semaya segi fizikal sahaja, tunduk dan patuh kepada rukun-rukun semaya menghadap kiblat, tapi hati juga tentu tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.